Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara banyak-banyak isu yang panas kebelakangan ini adalah di antara Rafizi Ramli dan PKR dan juga Anwar Ibrahim. Isu lantik hakim. Akhirnya Rafizi Ramli berani memberikan amaran kepada PMX. Saya boleh katakan ini adalah amaran. Tapi sebenarnya amaran ini mungkin juga untuk kebaikan kepada Anwar dan juga legasi Anwar. Oke, sebelum kita terus kepada isu kita yang paling panas, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah produk TF, produk terapi imun, molekul bijak. Produk ini adalah untuk meningkatkan sistem imun badan, mendidik sistem imun badan, dan menyeimbangkan sistem imun badan. Ketiga-tiga fungsi ini adalah untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit seperti kencing manis, gout, darah tinggi, diabetes, penyakit melibatkan perut, hati, jantung, buah pinggang, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini ataupun family member Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Isu lantik hakim, Anwar jangan rosakkan legasi kamu, kata Rafizi Ramli. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menggesa PM supaya tidak mencampuri urusan pelantikan kehakiman, dengan memberi amaran bahwa tindakan itu hanya akan mencemarkan legasi dia. Rafizi berkata, Anwar akan mensia-siakan segala usaha reformasinya jika meneruskan rancangan yang didakwa untuk menaikkan seorang hakim tertentu sebagai ketua hakim negara. Saya juga harap Perdana Menteri jangan abaikan perkara ini. Jangan tolak ke tepi yang ini. Anda boleh jelaskan kepada ahli parlimen, jelaskan kepada jemaah menteri dan kepada orang awam, dan jawab di parlimen. Tetapi intipati isu ini adalah jika Anda meneruskan juga dengan melantik hakim seperti yang kita semua tahu, kerosakannya Anda tidak mahu ini menjadi legasi Anda. Ini message saya kepada Anwar. Anda tidak mahu ini menjadi legasi Anda. Walau apapun, berdekad-dekad orang akan mengingati Anwar sebagai individu yang buat pusingan you dalam isu kehakiman. Sungguh rugi. Selepas sekian lama. Kenapa? Ini persoalan saya. Kenapa? Kata Rafizi ketika berucap dalam sebuah forum mengenai badan kehakiman. Bekas Menteri Ekonomi itu merujuk kepada ramalannya bahwa seorang hakim kanan yang didakwa terlibat dalam campur tangan kehakiman berkemungkinan besar akan mengambil alih jawatan sebagai Ketua Hakim Negara menjelang akhir tahun ini. Jadi saudara-saudara yang saya hormati berkaitan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Kita digemparkan, kita dikejutkan dengan keadaan terkini Tun Dr. Mahathir yang baru saja genap 100 tahun. Tapi kita digemparkan dengan satu insiden bagi saya mencemaskan seluruh Malaysia, di mana keadaan Tun Mahathir yang dilihat letih sedang duduk mengalami keletihan ketika menghadiri program. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor terapi imun, molekul bijak. Siapa yang memerlukan produk ini? Kepada Anda di luar sana yang sedang menonton video ini, mungkin sekarang Anda mengalami beberapa jenis penyakit. Ada masalah kesehatan, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan hati,
jantung, perut, dan macam-macam lagi. Apa kelebihan produk ini? Produk ini, Transfer Factor, adalah untuk meningkatkan, mendidik, dan juga menyeimbangkan sistem imun badan kita supaya dapat melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, apa yang berlaku kepada Tun Dr. Mahathir? Walaupun kita difahamkan Tun Dr. Mahathir sudah keluar, sudah dilaporkan keluar IJN pada tarikh 13 Julai. Keadaan terkini Tun Mahathir meninggalkan program Picnic and Potluck lebih awal selepas dilaporkan sedikit keletihan. Program yang berlangsung di Putrajaya bersebelahan Yayasan Kepimpinan Perdana itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun kelahiran ke-100 beliau pada 10 Julai serta ulang tahun kelahiran istrinya yang ke-99 Tun Dr. Siti Hasma pada 12 Julai. Dan apa yang mengejutkan saudara-saudara, di dalam ruangan komen melalui media sosial yang saya lihat, saya percaya Anda pun sudah menonton video Tun Mahathir terduduk dan ramai yang melihat Tun Mahathir dalam keadaan yang keletihan. Beliau dihantar ke IJN dan dilaporkan sudah keluar. Dalam komen yang saya lihat, peminat janganlah push dia sangat. Tak perlu tunjukkan sangat yang dia kuat dan sihat. Kita tahu Tun kuat, tapi ada tahap yang sesuai. Ada yang kata, ya Allah kurniakan kesehatan kepada Tun. Mereka kata, semoga Tun sehat walafiat, panjang umur. Ada yang kata rehat saja, tak perlu berpolitik, pergi masjid dan rehat di rumah, itu yang terbaik. Biar orang lain ambil alih tentang politik. Talk dead, perlu rehat. Nah, saya setujulah dengan komen ini. Tun Mahathir sepatutnya rehat saja. Angka 100 tahun bukan satu angka yang biasa-biasa, dan bagi saya Tun Mahathir perlu rehat yang cukup. Mereka kata kena rehat kat rumah banyak, jangan banyak sangat keluar hadiri majlis. Selamat ke ulang tahun ke-100. Mereka kata alhamdulillah. Rupanya rakyat Malaysia ini yang sayang dan menghargai jasa Tun sebagai negarawan yang ulung. Mudah-mudahan Tun diberikan kesehatan yang berpanjangan. Mereka kata semoga Tun cepat sembuh, get well soon. Tun Mahathir, Tun kena kurangkan aktiviti dan banyakkan berehat. Maksudnya rehat sajalah Mahathir di rumah, jangan lagi terlalu aktif. Sebab perkara ini bagi saya mencemaskan. Saya dapat lihat video itu, saya sendiri cemas melihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apapun saudara-saudara, kita berdoa yang baik-baik untuk Tun Mahathir.